Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Saya SG. Selamat kembali ke channel SG Nusantara Van Life. Terlebih dahulu saya nak minta maaf kerana dah lama tak produce video. Ini adalah kerana dua sebab. Satu, kerana camper van saya mengalami kerosakan enjin yang sangat teruk, so terpaksa overhaul 2 kali. Yang keduanya adalah kerana saya sendiri berada dalam keadaan yang tidak sihat, telah menjalani satu pembedahan di hospital baru-baru ini. Okey, hari ini tanpa melengahkan masa, kita sekarang berada di Petronas KLIA dan kita akan bergerak ke arah Negeri Sembilan, dan nanti saya akan update kemudian, insyaAllah, apabila kita hampir-hampir sampai ke destinasi. Okey, kita gerak sekarang, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Negeri Sembilan ni, here we go. Sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kenapa saya pilih Petronas KLIA? Pada saya tak tahu orang lain, tapi pada saya, setiap kali saya nak mulakan travel ke mana-mana, saya pasti insyaAllah akan datang ke sini selama 1 atau 2 malam, bercamper van di Petronas KLIA. Sebabnya apabila saya dah lama ataupun tidak pergi mengembara, maka saya akan datang ke sini untuk membuat latihan pada mental dan fizikal saya. Sebab di sini waktu siang dia panas, jadi saya akan tengok sama ada fizikal tubuh saya boleh terima dengan panasnya ataupun tidak pada waktu siang. Dan pada waktu malam pula, kadang-kadang hujan, kadang-kadang tak hujan. Tapi cuaca waktu malam, alhamdulillah, kira lena lah, boleh tahan lah. Tapi kalau ada kipas, sejuk lah. So kalau badan saya tak boleh tahan, maka saya akan lanjutkan lagi 1 malam. Kalau badan saya tahan, maknanya saya dah bersedia untuk mengembara lah. So itulah cara saya latih diri saya sebelum membuat pengembaraan. Okay, destinasi yang pertama kita kali ini adalah ke Masjid Sri Sandayan, sebuah masjid yang dibina oleh Tan Sri Rashid Hussein, pemilik bank RHB. Desain yang dipilihnya adalah bersama dengan desain yang berada di Turki. So nanti kita sampai sana, nanti kita akan buat review atau liputan lah tentang masjid tu, insyaAllah. Harap management sana benarkan tu saya buat video, insyaAllah. Okay, kita teruskan perjalanan kita. Dan macam biasa, saya tidak akan ikut highway. Saya lebih suka ikut jalan dalam. Lebih banyak pemandangan yang ada cerita di sebaliknya.
Kalau ikut highway, it's just like ikut highway je lah, kosong, tak ada apa sangat. Tapi kalau ikut jalan kampung, banyak cerita dia, InsyaAllah. Baik, kita dah sampai di Gadung Jaya. Kita ada masa lagi dalam 11 ke 10 minit lagi untuk sampai ke destinasi. Ini jalan dalam dari KLIA menghala ke Sendayan. Teman-teman, inilah yang dikatakan antara anugerah ilahi untuk hamba-hambanya yang duduk di dunia ini. Pemandangannya pun cantik, subhanallah. Baik, teman-teman, kita sudah pun sampai di Masjid Sri Sendayan. Masya Allah, cantiknya masjid ni. Okey, kita akan sekejap ya, saya ambil belok dan kita akan nampak lah, InsyaAllah. Ini dia Masjid Sri Sendayan. In 100 meters, turn right. Inilah dia Masjid Sri Sendayan. Alhamdulillah dah sampai dan memang cantik. Sekejap kita nanti akan ambil. Masjid Sri Sendayan merupakan sebuah masjid yang terletak di Bandar Sri Sendayan, Negeri Sembilan. Masjid ini merupakan salah sebuah masjid tercantik di Malaysia dan selalu menerima lawatan pengunjung luar serta pelancong. Ianya mula dibina pada tahun 2015 dan telah dirasmikan pada 20 September 2019. Masjid ini mampu menampung sehingga kira-kira 5,000 jemaah pada satu-satu masa. Masjid ini telah diwakafkan oleh tokoh perbankan Tan Sri Abdul Rashid bin Hussein dan ianya telah menelan belanja kira-kira RM100 juta. Menariknya teman-teman, Masjid Sri Sendayan ini telah menerima beberapa gelaran daripada orang ramai termasuk Taj Mahal, Masjid Nabawi dan Masjid Kerajaan Uthmaniyah kerana keunikan hasil seni binanya. Masjid Sri Sendayan ini terletak di kawasan berkeluasan 4.5 hektar dan mempunyai 3 dewan solat, iaitu Dewan Solat Utama, Dewan Solat Kedua dan Dewan Solat Wanita. Masjid ini juga turut dilengkapi dengan bilik kuliah, perpustakaan, Dewan Serbaguna, bilik pengurusan jenazah, bangunan pentadbiran, Dewan Makan, 6 unit rumah sebagai kediaman petugas masjid serta mempunyai pusat untuk anak-anak yatim yang boleh menempatkan 52 penghuni dan turut dilengkapi dengan bilik gaji serta Dewan Makan.
Jika teman-teman berkesempatan ke masjid ini nanti, cubalah lihat pada ukiran kayu dinding di Dewan Solat, penggunaan saduran berwarna emas, tulisan khat serta penggunaan bongkah jubin sebagai dinding berhampiran mimbar yang merupakan hasil seni arkitek yang dibawa hampir sepenuhnya dari luar negara seperti Mesir, Turki, Dubai, Maghribi dan China. Untuk pengetahuan, idea rekaan dalaman masjid ini diilhamkan oleh Tuan Haji Zailan yang merupakan kontraktor interior. Malah, cat siling dalaman dilakukan secara manual, hasil kerja tangan orang Morocco. Kubah dalaman menggunakan gold paper 24K serta pintu dan kayu kubah diambil dari India. Masjid ini mempunyai sebuah kubah utama dan 3 kubah kecil di bahagian laluan hadapan. Selain itu, terdapat juga 2 menara di bahagian hadapan masjid.
Sedikit info menarik mengenai Tan Sri Abdul Rashid Hussein. Beliau merupakan seorang lelaki berdarah kacukan Melayu dan Arab, iaitu bapanya Muhammad Hussein dari Pulau Pinang dan ibunya berketurunan Arab Melayu. Bapanya membangunkan perniagaan di Singapura selepas berhijrah ke sana. Sebelum ini, beliau pernah mendirikan Masjid Aisyah di Sungai Mengulu, Pulau Langkawi, dan dinamakan atas nama ibunya. Kemudian beliau mendirikan pula Masjid Hussein yang dinamakan sempena nama ayahnya, atau lebih dikenali sebagai Masjid Putih di Seremban 2, dengan kos perbelanjaan sebanyak RM22.6 juta pada tahun 2012. Baik teman-teman, sebagai umat Islam yang hidup di bumi Allah ini, marilah kita beramai-ramai mengimarahkan masjid-masjid yang ada di tempat-tempat di mana kita berada. Marilah kita memenuhkan dan merapatkan saf di masjid-masjid yang ada di bumi Malaysia ini. Mudah-mudahan ianya akan dapat dijadikan sebagai salah satu bekalan untuk kita bawa bersama ke akhirat kelak, insya-Allah.
Itulah dia tadi teman-teman, paparan yang dapat saya sajikan buat tatapan untuk kali ini. Saksikan lagi episod-episod yang akan datang tidak lama lagi. Silakan subscribe, like dan share sehingga kita bertemu kembali di masa-masa akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.